Anda sedang menonton Kupi-Kupi Go Seram. Kisah ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan ia diceritakan semula oleh saya. Anda bersama saya Ekram dan kisah seram pada malam ini ialah hati saya mula runsing. Mayat yang sedang saya mandikan menyebabkan bulu roma saya tegak. Seram. Seluruh badan saya terasa hangat sebab saya rasa tidak tenteram. Bukanlah keadaan mayat yang cuma separuh saja itu yang menyebabkan saya rasa seram, tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang saya rasakan ada bersama-sama kami, yang mengganggu kami. Keadaan mayat tersebut memang mengerikan sebab cuma bahagian pinggang ke bawah sahaja yang saya dan kawan-kawan saya uruskan. Mayat yang dalam lingkungan umur 30-an itu dijumpai terapung di dalam laut selepas beberapa hari dicampak ke situ. Baunya memang busuk. Walaupun begitu sekali rupa mayat tersebut, namun ia tidak menyeramkan saya. Sebab saya sudah bermacam-macam jenis mayat yang pernah saya uruskan. Ada yang lebih dahsyat dan lebih ngeri daripada ini. Tapi mayat yang ini macam lain sedikit. Semasa memandikan jenazah, bulu roma saya tegak. Lain daripada biasa. Tapi saya uruskan juga sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya ayat kursi. Terus saya baca. Berdasarkan pengalaman yang lepas, jika berlaku perasaan yang seperti saya alami sekarang, maknanya jenazah yang saya uruskan ni bukanlah dari kalangan mereka yang dicintai Allah. Apabila sudah selesai menguruskannya, kami hantar jenazah ini ke kawasan perkuburan. Encik, jangan kubur dulu jenazah ni. Nanti saya datang balik. Pesan saya kepada penggali kubur. Saya tidak dapat turut serta. Saya perlu mengantar dahulu juru urus jenazah wanita. Okey encik, insyaAllah, jawab penggali kubur tersebut. Saya tinggalkan dia tanpa memberitahu kepadanya bahawa mayat tersebut agak pelik sedikit. Saya fikir mungkin ini perkara yang mengaibkan. Jadi saya membuat keputusan untuk tidak berkata apa-apa kepadanya. Selepas mengantar juru urus jenazah wanita itu, saya balik ke kawasan perkuburan. Hajatnya untuk bersama-sama mengubumikan jenazah berkenaan. Namun, apabila saya tiba di kuburnya, saya tengok dia sudah dikebumikan. Tak apalah Ustaz, saya dah kuburkan dah. Semua dah selesai, kata penggali kubur tersebut. Alhamdulillah, tak apalah. Kalau macam tu, saya balik dulu ya. Namun, apabila masuk sahaja ke dalam kereta, saya rasa seperti ada sesuatu yang mengekori. Seolah-olah mayat itu ada di dalam kereta untuk mengikut saya pulang ke rumah. Perasaan seram kembali semula. Dengan serba sedikit ilmu yang saya tahu, saya cuba halau benda itu. Namun, saya tahu saya gagal dan ia mengekori saya sehingga ke rumah kerana pada malam itu saya dapat rasa kehadirannya. Kira-kira pukul 11 malam, ketika kami sekeluarga hendak tidur, saya mula rasa lain macam. Isteri dan anak saya juga gelisah seperti ada sesuatu yang mengganggu perasaan mereka. Perasaan seram yang saya rasakan tadi kembali datang. Bulu roma saya meremang. Satu demi satu ayat saya baca dan kemudian menghembuskan sehingga syaitan itu pergi meninggalkan saya dan keluarga. Biasanya saya gunakan surah Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi,
amanah Rasul dan satu ayat lain yang terakhir. Alhamdulillah, selesai membaca ayat-ayat tersebut, saya berjaya. Tapi tidak lama kemudian, gangguan itu datang kembali. Sekali lagi saya bacakan ayat-ayat tertentu dan hembuskan ke arahnya. Untuk sementara waktu, dia lari meninggalkan saya. Rupa-rupanya, gangguan itu cumalah permulaan. Semakin larut malam, tindakannya semakin agresif dan ganas. Apabila saya mula hendak melelapkan mata, benda tersebut kembali semula dan mencucuk tubuh saya. Apa ni? Saya tersentak dan tidak jadi tidur. Saya lihat sekeliling, tapi tiada apa yang saya nampak. Keadaan begitu gelap. Saya baca ayat-ayat tertentu tadi dan gangguan itu berhenti lagi seketika. Memikirkan gangguan itu sudah berakhir, saya cuba melelapkan mata. Namun, apabila saya hampir terlena, dia datang semula dan mencucuk pusat saya. Sekali lagi saya tersentak. Begitulah yang berlaku seterusnya. Punggung dan badan saya dicucuk apabila hendak melelapkan mata. Setelah hampir sejam saya diganggu, akhirnya gangguan itu terus berhenti. Saya tidur tanpa sebarang gangguan lagi. Alhamdulillah, itulah sekali saya diganggu oleh syaitan daripada mayat berkenaan. Mengikut apa yang telah diberitahu kepada saya, gangguan tersebut berpunca daripada mayat yang saya uruskan pada siang harinya. Sebab tidak berapa lama kemudian, saya mendapat berita bahawa penggali kubur itu telah sakit selama sebulan. Sakitnya bermula sejak dia menguburkan mayat tersebut. Hidup penggali kubur itu mula tidak tenteram kerana diekori oleh mayat berkenaan. Macam kisah saya juga. Tapi saya hanya diganggu satu malam sahaja. Apabila dia masuk saja ke pejabat, dilihatnya mayat itu berada di dalam pejabatnya. Apabila dia masuk ke bilik mandi, di situ juga penggali kubur tersebut melihat mayat itu. Pendeknya, kemana saja dia pergi, di bilik tidur, di ruang tamu, di bawah pokok ataupun di mana sekalipun, pasti dia akan ternampak mayat itu. Akibatnya, dia sakit selama sebulan dan meracau yang bukan-bukan, seperti orang hilang akal. Selepas puas berubat, akhirnya dia sembuh seperti sedia kala. Kejadian itu memberikan iktibar yang besar buat saya. Dari segi syarak, gangguan yang kami alami ini dilakukan oleh iblis menyerupai mayat untuk menakutkan kita supaya kita berhenti daripada menguruskan jenazah. Gangguan seperti ini jangan dilayan kerana menguruskan jenazah adalah ibadah. Saya yakin gangguan yang kami lalui berpunca daripada ilmu hitam yang diamalkan oleh lelaki tersebut. Menurut pendapat sesetengah orang, gangguan seperti itu berlaku kerana lelaki berkenaan membela jin dan syaitan untuk dijadikan khadam melindunginya. Bagi yang menuntut ilmu kebal, salah satu cara untuk membunuhnya ialah dengan membuang separuh mayatnya ke dalam sungai atau laut dan separuh lagi dibuang di darat. Itulah syaratnya, kerana kalau kedua-dua bahagian tubuh itu dibuang di darat atau kedua-duanya dibuang ke dalam air, ia akan bercantum dan mayat tersebut akan hidup semula. Itulah cerita yang saya dengar. Betul atau tidak? Wallahu alam. Nasihat saya, janganlah dituntut ilmu yang bukan-bukan yang bersahabat dengan syaitan. Terima kasih kerana menonton Kupi-Kupi Ghost Seram. Ini hanyalah sebuah kisah untuk hiburan pada waktu malam. Anggap saja Kupi-Kupi Ghost sebuah saluran di televisyen. Pada waktu pagi kita mempunyai segmen fakta
Dan pada waktu malam kita mempunyai segmen seram. Apa-apa pun, subscribe ke saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak kisah yang menarik. Jika Anda mempunyai kisah seram Anda sendiri dan mahu diutarakan di saluran ini, pastikan Anda message kami di Facebook ataupun email di kupikupigo@gmail.com. Like dan share jika Anda rasa kisah ini menarik. Kupi Kupi Go, menarik setiap hari.